Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan sambung pembelajaran matematik kita mengenai tajuk nombor. Okey. Dalam tajuk nombor ni iaitu kemahiran yang seterusnya adalah mengenai nilai tempat dan nilai digit nombor. Okey, nilai tempat dan nilai digit ni berbeza. Okay, ada perbezaan antara nilai tempat dan nilai digit. Jadi kita perlu faham apa dia nilai tempat dan apakah dia nilai digit. Okay, tajuk ni kita dah pelajari pada tahun 1, 2 dan 3. Jadi kemahiran ni kita hanya sebagai ulang kaji, dan yang masih belum faham, tolong fahamkan dan ingat. Okay, apakah dia nilai tempat dan nilai digit. Okay, dua ni kadang-kadang ramai yang masih keliru. Okay, dan sama ada nilai tempat dan nilai digit ni kadang-kadang dia terbalik. Okay, maksud di antara dua benda ni. Okay, kita tengok yang pertama iaitu nilai tempat dahulu. Okay, nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Okay, digit 6 di puluh ribu. Ni contoh ni. Contoh sini diberi ialah 62,307. Okey, digit 6 ni berada di tempat. Okey, nilai tempat berada di tempat 10,000. Okey, nilai tempat dia 10,000. Jadi nilai tempat ni adalah berada di tempat mana? Sama ada berada di tempat sar, 10, 100, 1000 ataupun 10,000. Okey, kita belajar tahun 4 sehingga 10,000 lah nilai terbesar dia. Okey. Jadi dia berada di mana? Itu dinamakan nilai tempat. Nombor tu berada di nilai tempat yang mana? Kalau 7 ni bermaksud nilai tempat 7 adalah sar. Okey, sifar ni berada di nilai tempat 10. 3 ni pula berada di nilai tempat 100 lah. Ni sebagai contoh ni tak ada tulis ni lah ya. Okey, kemudian 1000, 2 ni berada di nilai tempat 1000. Okay, dan 6 berada di nilai tempat 10,000. Jadi awak kena ingat, bila tempat tu bermaksud nombor tu berada di tempat mana? Sar ke, puluh ke, ribu ke, okay, 10,000 ke. Okey, jadi sekarang faham ya, apakah nilai tempat. Okay, seterusnya kita masuk pula, apakah dia pula tentang maksud bagi nilai digit. Okey, nilai digit. Digit ni, kalau kita dalam matematik, digit ni bermaksud nombor tu, nilai nombor. Okey, dia berapa digit? Digit ni maksudnya ada berapa. Contoh 62,300 ni 62,307. Okey, 62,307 ni digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada 5 digit. Itu dinamakan digit. Okey, digit tu berada di mana? Berapa? Berapa nilai digit tu? Okey, kita tengok nombor yang sama juga, 62,307 ni, apakah nilai digit dia? Okey, bagi 7, sebab dia sar, nilai digit dia adalah 7 sajalah. Satu nombor saja. Okay, satu nombor saja. Sebab 7 tu sar. Sar ni mewakili satu digit sajalah nombor. Okey, sifar ni. Okey, sifar ni sebab tiada nilai, jadi nilai digitnya sifar lah. Okey, nilai digitnya sifar saja. Okay, kita tengok nombor 3, 300. 3 ni berada, nilai 3 ni adalah 300. Kita sebut ni 307 kan. 3 ni 300. Jadi nilai digitnya adalah 300. Okey. Nilai digit dia, nilai nombor tu. Nombor tu berapa nilai dia? Okay, kalau 3 ni 300. 2 ni adalah 2,000 lah. 1, 2, 3. 2,000. Sebab ni 2. 2,000. Jadi nilai digitnya adalah 2,000. Okey. Jadi 6 ni berada, nilai 6 ni adalah 60,000. Jadi awak jangan keliru apa dia nilai tempat dan apa dia nilai digit. Nilai tempat sar, puluh, ratus, ribu, 10,000. Tempat dia berada di mana.
Nilai digit pula adalah nilai nombor tersebut. Digit nombor tu berada, dia nilai dia berapa. Kalau 7, 7 sajalah. Kalau 3, 300. 2, 2000. 6 ni, 60,000. Okey? Jadi itu adalah pengenalan tentang nilai tempat dan nilai digit. Okey, kita tengok contoh di bawah ni. Di bawah ni. Kita tengok di bawah ni. Nilai digit. Ini tadi nilai digit Okey, ni kita tengok contoh soalan di bawah ni. Nilai tempat bagi 3 ialah, ni 3. Okey, 3 ni. Dia tanya nilai tempat. Bila tempat adalah sah, 10, 100, 1000, 10,000. 3 ni berada di tempat apa ni? Adalah tempat sah, 10, 100. Jadi sini jawapannya adalah 100. Tulis susah sikit dekat komputer ni. Nilai tempat bagi 3 ialah 100. Sebab dia 3 ni berada di tempat 100. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua pula. Dia tanya nilai digit bagi 2 ialah. Dia tanya nilai digit pula. 2 ni. 2 ni. Nilai digit. Digit ni mesti dalam bentuk nombor. Cikgu dah tulis tadi ni. Nilai digit ni adalah 2,000. Ni jawapannya 2,000. 2,000. Okey. Jadi kalau kita tengok kalau soalan tu bertanyakan tentang nilai tempat, jawapannya sama ada 100, 10, 100,000. Kalau soalan tu dia tanyakan tentang nilai digit, dia tanya nilai jawapannya adalah dalam bentuk nombor. Nilai dia, nombor tu. 7 ke, 8 ke, 80 ke, 90 ke. Okey, sekarang faham Okey, kita tengok contoh yang lain lah pula. Contoh yang lain ni, B pula. Yang cikgu tunjukkan contoh ni ada dalam buku teks awak dah dapat buku teks, jadi awak boleh tengok buku teks ni. Tajuk ni. Kita tengok yang kemahiran yang seterusnya adalah cerakinkan. Perkataan cerakinkan ni sebenarnya dari darjah 2 dah belajar. Darjah 2, darjah 3. Jadi dalam matematik, kalau kita dengar ataupun baca perkataan cerakinkan ni bermaksud kita pecahkan nombor. Pecahkan nilai, cerakinkan ni maksudnya pecahkan nombor mengikut nilai dia. Okey? Kita contoh soalan ni lah. Cerakinkan 62,000. Nombor yang tadi sama yang atas tadi. 62,307 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Cerakinkan ni dia boleh buat dalam nilai tempat ataupun nilai digit. Ada 2. Cerakinkan ni ada 2 bentuk. Sama ada dalam bentuk nilai tempat ataupun nilai digit. Okey? Ada 2. Ada 2 bentuk cerakinkan. Kita tengok yang pertama, cerakinkan mengikut nilai tempat. Yang ni adalah cerakinkan mengikut nilai tempat. Nombor dia 62,307. Dicerakinkan maksudnya 6 tu apa nilai dia? Tempat dia adalah 10,000. Jadi 6 ni 10,000. Tambah. Pecahkan kita pecahkan satu nombor dia. 2 ni pula nilai tempat dia 1,000. Tambah 2,000. Kemudian 3 ni pula nilai tempatnya 100. Tambah 300. 10 pula sifar. Jadi sifarnya 10. Kemudian 7 ni sah. Jadi ini bila tulis dalam bentuk nilai tempat nilai tempat dia tulis 6 tu tempat dia apa? 6 10,000. 2,000. 3 100. Sifar 10. 7 sah. Cerakinkan tu kita kena buat tambah-tambah, pecahkan dia. Tambah ni. Setiap nombor tu dipecahkan tambah. Bila kita tambah sebenarnya jawapannya akan kembali kepada nombor tu lah balik. Nilai dia sama dengan maksud nombor ni sama dengan nombor ni samalah. Itu nilai tempat.
kita pula tengok pula macam mana nak cerakinkan dalam bentuk nilai digit. Okey, nilai digit nombor yang sama 62,307. Okey, nilai digit kita belajar yang atas tadi dia tulis dalam bentuk nombor ni. Dalam bentuk nombor, nilai digit. Jadi bila kita cerakinkan ataupun kita pecahkan dia dalam bentuk nombor jugalah. Okey, 60,000 tambah 2 ni 2,000. 3 ni 300. Sifar ni sifar. 7 ni 7. Sebab sifar ni puluh. Dia kalau sifar, walaupun puluh, dia sifar juga kan. Jadi ini kita cerakinkan ni. Kita pecahkan nombor tu. Macam yang atas tadi dalam bentuk nilai tempat. Yang bawah ni dalam bentuk nilai digit. Okey? Ataupun yang bawah ni dia tak tulis sifar ni. Tengok, dia tak ada sifar. Tak ada sifar. Sama macam tadi, tapi dia tak ada tulis sifar. Boleh. Jawapan ni betul, jawapan ni pun betul. Sebab nilai sifar ni, dia tiada nilai. Kalau awak nak tulis sifar pun boleh, yang bawah ni tak tulis sifar pun boleh. Okey? Okey, kalau sifar tu berada di tempat ribu, awak tulis yang atas ni, sifar lah kalau ribu dia. Kalau bawah ni awak tak nak tulis, tak payah tulis. Sebab sifar ni tiada nilai dia. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok contoh. Contoh lain lah ya. Ini contoh lain. Okey, apakah nilai yang tidak ditunjukkan? Ini tajuk cerakin lagi tadi ya. Apakah nombor yang tidak ditunjukkan? Okey, nombor dia adalah 80,437. Okey, 80,000 dah ada. 30 ada. 9 ada. Apa yang tak ada kat sini? Okey, yang tak ada apa? Yang tak ada adalah nombor 4 ni kan. Yang tak ada nombor 4. Tapi apa jawapan kita nak tulis kat sini? Di sini kita tengok jawapan ni dalam bentuk nilai digit, dalam bentuk nombor. Jadi 4 ni nilai dia adalah berapa? 80,439. Jadi 4 ni adalah 400. Jadi jawapannya adalah 400. Okey? Walaupun dia terbalik-terbalik, 80 ni 30, 9 ni 400. Terbalik-terbalik ni tak ada masalah sebenarnya. Sebab bila kita tambah, jawapannya tetap sama macam ni juga. Okay, walaupun terbalik. Okay. Tapi bila kita menulis jawapan, macam yang atas tadi ni, yang atas ni, kita tulis jawapan, kita ikut susunan lah supaya kita mudah faham. Okay, 60,000, 2,000, 300, sifar, 7. Supaya lebih senang kita nak tulis. Kalau terbalik, nanti kita agak pening lah nak tulis kan. Tapi kalau dalam bentuk soalan, awak kena faham lah. Kalau dia terbalik pun, sebenarnya tak ada masalah. Sebab bila kita tambahkan semua, nilainya tetap sama. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Okey. Okey, 80,000 ni. Ini sebenarnya sama yang atas tadi. Okey, nombornya sama ni. Okey, 80,437. Nombor yang sama, dia cerakinkan tapi dia nak tanya nombor ni tak ada. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, kita tengok yang 80,000 ada. Okey, 8 ada. Sifar 1000 ada. Okay, sifar ada. 400, 400 ada. 300, yang ada 9 kan, 9 sah. Yang tak ada 30. Betul? Yang tak ada 30 sebab 3 ni berada di tempat puluh. Okay, ni jawapan yang ni jawapannya dalam bentuk nilai tempat. Sebab dia tulis puluh ribu, sah, ratus, ribu. Jadi yang tak ada 3. 3 ni nilai tempatnya adalah 10. Jadi sini jawapannya 30 dalam bentuk ejaan ya. Nak tulis susah ni. Okey, dalam bentuk nilai tempat 30. Yang tiada ni lah, tempat kosong ni. Okey, jadi faham sekarang ni. Ni kalau dalam bentuk latihan, dia soalan macam ni dia menguji kita punya pemahaman. Yang tadi tu, yang atas tu mudah saja. Kita pecahkan saja. Tapi yang ni dia beri tempat kosong. Jadi kalau boleh buat yang ni, maksudnya awak faham lah yang tadi yang kita belajar mula-mula. Okey? Okey, seterusnya
Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, dia kata adakah 65,174 diceraikan dengan betul? Dia tanya betul ke tak betul ni? Okey. Jadi kalau kita tengok, mudah saja. Kita tengok yang pertama sekali. 60,000. Ni, dia tulis sini. 65,000. Betul ke tak betul? Ini tidak diceraikan. Sebab 6 dengan 5 ni digabungkan. Bila digabungkan, dia masih belum dipecahkan. Ceraikan ni dia kena pecahkan betul-betul. Okey, jadi kalau yang betul, dia mestilah sini 4. Okey. Tambah 70. Tambah 100. Okey. Tambah 5,000 dulu kan. 5,000. Bukan dicantumkan tu. Okey, 5,000 barulah tambah 60,000. Okey. Jadi ni dia gabungkan. Kalau jumpa yang macam ni salah. Kalau awak buat pun macam ni, dia akan jadi salah lah. Sebab istilah ceraikan tu bermaksud awak kena pecahkan semua. Semua nilai nombor tu. Okey. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, tengok yang bawah ni sebagai contoh saja. Awak boleh baca dalam kutek dan boleh buat. Okey. Itu sajalah sebenarnya yang kemahiran yang kita nak belajar hari ni, iaitu yang pertama nilai tempat, yang kedua nilai digit, dan yang ketiga tajuk ceraikan nombor. Okey, tajuk ceraikan nombor. Okey. Jadi untuk kemahiran pada hari ni, kita akan buat latihan dalam buku teks muka surat 5. Okey, muka surat 5. Okey, yang nombor 1 tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang digaris. Okey. Nombor 1, soalan nombor 1 buat. Nombor 2, lengkapkan nilai tempat bagi 9. Ni tulislah kat tempat kosong ni. Okey, nombor 2 dan nombor 3 ni tajuk ceraikan. Okey. Jadi buat latihan muka surat 5, soalan 1, 2 dan 3 dalam buku latihan matematik. Buku tulis. Okey. Kalau tak ada buku tulis, dalam kertas lah. Okey. Buat dalam kertas. Okey, bila dah buat, sudah siap, send, ambil gambar, hantar di Telegram group matematik 4 Adil. Okey. Jadi awak dah siap, nanti tulis nama, cikgu tahulah siapa yang dah siap dan yang belum siap. Okey. Okey, baik. Sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Nanti hari Khamis pagi kita akan sambung pembelajaran kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye.